أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan bagi golongan perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yushiqu an yakhtalifa ithnani fil fariidati wal mis'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya aku manusia biasa yang akan wafat, dan ilmu juga akan hilang, yakni dengan kematian orang yang mempunyai ilmu tersebut. Sesungguhnya aku sangat resah dan takut jika nantinya ada dua orang yang bertengkar tentang pembahagian warisan dan permasalahan lainnya, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang dimulakan Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa, yang dimuliakan dan dihormati para alim ulama, para asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat pertama dan selama-lamanya.
Marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya dapat kita bertemu pada malam ini. Dengan keizinannya dapat kita sama-sama mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah, dapat kita sama-sama membacakan tahlil arwah, dan waktu yang ada ini antara maghrib dan isyak kita isi dengan perkongsian daripada kitab Faham Faraid seperti mana yang telah dijadualkan. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini termasuk dalam salah satu daripada taman-taman syurga, Raudhatul Jannah, yang mana Nabi SAW janjikan antara taman-taman syurga yang ada di dunia ini adalah antaranya adalah majlis-majlis ilmu. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini juga termasuk antara salah satu perkara yang kita mengikut perintah Nabi SAW, iaitu belajar tentang faraid dan ajarkan dia. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini dan seterusnya kita ajarkan kepada kaum keluarga terdekat kita, kepada isteri-isteri kita, kepada anak-anak kita, kepada suami-suami kita, supaya apa? Mereka faham tentang faraid, tentang pembahagian pusaka. Dalam bab faraid ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita hidup perlu jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan sesama manusia. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah, bila kita buat banyak mana pun dosa, mudah-mudahan dengan izin Allah, atas rahmat Allah, diampunkan dosa-dosa kita dengan sebab kita bertaubat. Taubat yang sungguh-sungguh, berhenti, menyesal dan berazam supaya tidak mengulangi kesilapan yang kita lakukan. Ini antara syarat taubat. Syarat untuk taubat itu diterima oleh Allah, iaitu dengan sungguh-sungguh kita berhenti, dengan sungguh-sungguh kita menyesal, dan sungguh-sungguh kita berazam supaya tidak mengulanginya. Tetapi berkait dengan hak sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta secara batil di kalangan sesama kamu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabatat min haramin fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dalam tubuh badan kita dari sumber yang haram, maka fannaru aula bih, nerakalah tempat utamanya. Hak manusia di dunia mungkin kita terlepas, di akhirat nanti kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecil perkara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dengan cukup teliti akan diadili dengan seadil-adilnya. Maka hubungan kita sesama manusia perlu dan penting untuk kita jaga, terutama berkait dengan hak orang lain. Dan apa yang kita belajar dan akan belajar ini juga berkait dengan hak orang lain, supaya apa? Kita tidak termakan harta orang lain. Bila kita tahu yang ni bukan hak kita, ini ada hak waris yang lain, kita pulangkan. Bila kita tahu yang ini hak kita, ada yang nak kita berikan atas nama hibah, kasih sayang, sesama keluarga, sesama adik-beradik, sesama anak beranak dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita mulakan pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. 2 kali perjumpaan sebelum ini. Pertama muqaddimah, yang kedua tazkirah masa bulan puasa, kalau ingat lagi lah. Dan malam ini kita mula masuk dalam pengajian kitab Faham Faraid. Kitab ini dikarang oleh Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad, sahabat saya. Kami berguru dari guru yang sama di Mesir, almarhum Ustaz Muhammad Jabal Alam Shah, orang Indonesia. Dan kami dapatkan sanad untuk berkait dengan faraid ini, dan antara guru yang membina satu formula diberi nama sanad syajarah miras, pokok miras. Dan bila kami belajar, bila saya belajar, mudah faham dan mudah ingat siapa di kalangan ahli waris, berapa bahagian setiap ahli waris,
apa dia hukum-hukum yang berkaitan dan sebagainya. Jadi antara guru yang agak aktif untuk berdakwah berkait dengan faraid termasuk Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis. Kalau tuan-tuan lihat di TV Al-Hijrah, kadang-kadang dia masuk dalam slot berkait dengan faraid. Termasuk juga rakan-rakan yang lain seperti contoh Ustaz Muhammad Husairi bin Saleh. Itu antara pengurusi ataupun presiden doa faraid Malaysia, dan timbalannya adalah Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Dan antara guru-guru yang lain, sahabat-sahabat yang aktif berdakwah berkait dengan faraid yang mungkin tuan-tuan kenal, Piyu Syed. Piyu Syed ni antara selebriti lah, pencetus ummah Syed yang agak lantang lah kalau dalam isu-isu berkait dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Dia agak yang lantang, dan dia juga termasuk dalam antara salah seorang daripada guru-guru yang aktif dalam menyebarkan pengajian berkait dengan faraid. Mana yang ada kitab boleh buka. Saya ada tablet tetapi tak boleh nak connect dekat projektor. Saya dah maklumkan dengan pihak masjid, kalau akan datang boleh kita akan connect dengan tablet saya dan kita boleh paparkan kitab dalam bentuk PDF. Jadi tuan-tuan yang tak ada kitab boleh lihat di hadapan. Dan saya pun dah dapat minta izin daripada penulis sahabat saya untuk saya minta soft copy kitab ini, muka surat 1 sampai beratus-ratus, dan saya nak tayangkan kepada jemaah di Masjid Sorong dan beliau izinkan. Cuma sekarang ni tak dapat, katanya ada masalah. Mungkin akan datang kita boleh gunakan layar ataupun projektor, insya-Allah. Dalam kitab ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada dua bahagian yang besar. Dua bahagian yang utama. Bahagian pertama berkait dengan pemahaman, yakni fiqh, berkait dengan hukum faraid. Hukum apa jua hukum yang berkait dengan faraid akan dibincangkan dalam kitab ini. Dan bahagian yang kedua berkait dengan pengiraan. Pengiraan ni faham-fahamlah. Yang suka kira-kira seronoklah, yang tak suka nganga je lah. Tapi tak apa, sekurang-kurang kita tahu berkait dengan hukum faraid. Sebab yang ini yang paling penting sebenarnya, supaya apa, kita tidak terjerumus dalam lembah memakan harta orang lain, memakan harta waris lain. Sebab kita tahu yang ini bukan milik kita, yang ini bukan hak kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, akal yang Allah kurniakan kepada kita ini terbatas. Kita tak mampu tak mampu nak berfikir di kalangan waris kita, anak kita, isteri kita, ayah kita, ibu kita, yang mana lebih banyak manfaat kepada kita. Kita tak mampu berfikir. Masing-masing boleh berhujah. Ini pendapat aku dan ini muktamad. Contoh, aku yang abang sulung, aku dapat lebih banyak. Yang bungsu pula cakap, aku yang jaga mak lama, mak sakit terlantar, aku yang patut dapat banyak. Masing-masing boleh menegakkan pendapat masing-masing, tetapi akal kita terbatas. Kita tak mampu nak menilai mana di kalangan waris kita yang lebih berhak mewarisi harta kita. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayat-ayat berkait dengan faraid secara jelas di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu suami-suami 1/2 daripada harta peninggalan isteri-isteri kamu, sekiranya isteri-isteri kamu tidak mempunyai anak. Bagi isteri berapa, bagi ayah berapa, bagi ibu berapa, anak lelaki berapa, anak perempuan berapa. Yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazil unsayain. Telah ditentukan, yusikum, telah ditentukan bagi hak faraid kepada anak-anak kamu, yang mana bagi lelaki 2 bahagian daripada bahagian perempuan. Maksudnya nisbah lelaki dan perempuan 2 dan 1. Kalau ada 3 juta harta kita ada anak lelaki seorang, anak perempuan seorang, maka yang lelaki dapat 2 juta, yang perempuan dapat 1 juta. Itu maksud lizakari mithlu hazil unsayain. Nisbah lelaki 2 dengan nisbah perempuan 1. Muslimat jangan marah. Muslimat jangan marah, jangan kata ini tidak adil ustaz. Kenapa perempuan dapat sikit?
Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, selaku seorang Muslim, setiap tindakan, setiap pengabdian kita tentang apa jua yang diperintahkan oleh Allah atas keimanan kita. Atas keimanan kita. Kita tak perlukan sebab untuk apa kita solat. Kita tak perlukan sebab untuk apa kita berzakat. Kita tak perlukan tujuan dan sebab untuk apa kita puasa, haji dan sebagainya. Tetapi kita lakukan kerana kita sedar diri kita sebagai seorang hamba, dan ini tanda ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang bercakap dari sudut hikmah. Hikmah mungkin ya, tetapi bukan itu tujuan diperintahkan sesuatu perintah. Contoh, hikmah orang solat. 1400 tahun yang dahulu, Nabi SAW diperintahkan supaya mengerjakan solat sehingga kita hari ini. Dan saintis kaji daripada pergerakan dalam solat kita, ketika kita rukuk, ketika kita sujud, dari sudut medik, dari sudut kesihatannya, dapat memberikan peredaran darah yang lancar. Daripada jantung kepada otak kita, darah tu lebih lancar mengalir. Ini dari sudut saintis, dari sudut kesihatan. Hikmah, bukan sebab. Kalau sebab, tiba-tiba orang cakap, Ustaz, kalau ada senaman yang lain yang lebih banyak manfaat, adakah solat tidak wajib? Jadi dekat situ kayu gukur je, bukan dengan sebab, tetapi hikmah. Di sebalik perintah Allah, kita buat bukan kerana ada sebab, tetapi kerana ianya perintah Allah. Huriman alaikumul dahma walahmal khinzir. Diharamkan kepada kamu darah dan juga daging khinzir. 1400 tahun dahulu, pengharaman daging khinzir telah ada, telah wujud, dan sahabat terima dan tinggalkan tanpa persoalkan kenapa. Hari ini orang tanya, dan hari ini orang kaji. Dalam daging khinzir terdapat satu kuman yang cukup kuat dan susah mati walaupun dibakar dengan api yang biasa. Kalau kita masak daging biasa tu, kuman-kuman yang ada dalam daging kambing, daging lembu boleh mati, tetapi dalam daging khinzir tak mati-mati. Oh, rupanya ini sebab kenapa Islam mengharamkan, bukan sebab. Kalau contoh sekarang teknologi terkini, ada alat ataupun teknologi yang boleh menghapuskan 100% kuman dalam daging khinzir, adakah daging khinzir halal? Tidak. Bukan kerana sebab, tetapi hikmah, ya, mungkin untuk kesihatan kita. Allah haramkan kita untuk arak, untuk judi. Kita sebagai hamba, ta'abbud lakukan kerana kita hamba. Hikmah, macam-macam hikmah boleh timbul dari sudut kebaikan, tetapi bukan itu sebabnya. Bila kita kata itu sebab, bermakna jika ada perkara yang boleh mengatasi sebab itu, adakah perkara tersebut tidak wajib lagi? Tidak, tetap wajib sehingga kiamat. Muka surat yang ke-3. Prakata. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala bentuk kepujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang Maha Bijaksana, yang mengurniakan taufik dan hidayah menuju ke jalan yang lurus. Selawat dan salam kepada penghulu para anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengutus risalahnya serta membawa rahmat buat semua. Ilmu faraid merupakan salah satu ilmu yang sangat penting bagi umat Islam. Sebahagian besar ilmu ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara terperinci di dalam surah An-Nisa. Malah baginda sallallahu alaihi wasallam telah menggalakkan umatnya untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Manusia adalah hamba Allah yang sangat lemah. Mereka tidak mampu mempunyai keupayaan untuk mengagihkan harta pusaka dengan seadilnya. Kebijaksanaan yang dikurniakan oleh Allah adalah terbatas. Setiap ahli waris mempunyai keperluan dan tanggungan yang berbeza-beza. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala
Tuhan yang maha bijaksana yang terlebih layak untuk menentukan bahagian-bahagian harta pusaka buat mereka. Ilmu faraid merupakan salah satu ilmu yang istimewa dan unik, namun masih tidak ramai di kalangan umat Islam yang dapat menguasai ilmu ini. Ini berlaku adalah disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah kekurangan penyebaran ilmu ini. Sama ada dari segi tenaga pengajar dan bahan rujukan, masyarakat sukar untuk memahami ilmu ini. Tahap penguasaan ilmu matematik yang lemah dan sebagainya. Ini antara faktor kenapa kurang pembelajaran berkait dengan faraid. Saya akui, tuan-tuan lihat persekitaran tuan-tuan, kebanyakan masjid surau pengajian berkait dengan Quran ada, berkait dengan hadis ada, berkait dengan fiqh ada. Walaupun kita tak persoalkan itu fardu ain, ya fardu ain ilmu akidah, tauhid, ilmu syariah, berkait dengan fiqh, ilmu tasawuf, berkait dengan akhlak. Tetapi dalam bab faraid ini agak kurang. Bukan agak, sangat kurang. Saya dari kecil sehingga saya ke Mesir, saya tak jumpa di masjid surau ada pengajian faraid. Di tempat saya lah. Kalau di tempat tuan-tuan mungkin ada, alhamdulillah. Dan ini antara salah satu ilmu fardu kifayah. Bila kata ilmu fardu kifayah, sebahagian buat, yang lain tak payah. Bukan tu maksudnya. Maksudnya apa? Sebahagian buat, yang lain gugur kefarduan. Asalnya fardu, wajib semua kena belajar. Tetapi bila sebahagian dah belajar, maka yang lain tu, yang tak belajar tu, gugur kefarduan, kewajipan dia untuk belajar lagi. Apa-apa juga ilmu fardu kifayah. Ilmu muamalat, itu juga antara ilmu fardu kifayah. Ilmu tajwid, ilmu Quran, itu fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain. Hukum belajar tentang tajwid fardu kifayah, dan ulama mewajibkan belajar tajwid hanya pada surah Al-Fatihah. Kerana apa? Surah Fatihah merupakan rukun dalam solat. Tetapi tak semua hukum tajwid ada dalam surah Fatihah. Tetapi apa yang ada dalam surah Fatihah, wajib kita belajar tajwid tentang surah Fatihah. Begitu juga dengan ilmu muamalat. Belajarnya, hukumnya fardu kifayah. Tetapi bila kita terlibat dalam muamalat, hukum jual beli, sewaan, gadaian dan sebagainya, maka pada ketika itu fardu ain kepada kita untuk tahu. Supaya apa? Setiap tindakan kita ini mengikut syariat yang Allah dan Nabi tetapkan. Begitu juga dalam bab faraid. Hukum belajar faraid fardu kifayah. Tetapi saya yakin dan pasti kebanyakan kita akan terlibat. Sama ada kita sebagai pemilik harta yang mati, ataupun kita sebagai waris. Kita sebagai waris anak, ayah kita meninggal dunia, kita mewarisi harta, dan pada ketika itu wajib kita tahu dan beramal dengan ilmu tersebut. Maknanya wajib untuk bahagikan pusaka mengikut kiraan faraid, bukan pilihan kedua. Bukan bila dah bergaduh, berkelahi di kalangan waris baru nak kembali kepada faraid, baru nak kembali dengan Islam, tidak. Tetapi ini adalah pilihan yang pertama. Ini perintah Allah. Tilka hududullah, nasiban mafruḍah. Allah tekankan dalam tiap-tiap ayat-ayat berkait dengan faraid, hujungnya Allah tekankan tilka hududullah. Demikian itu adalah ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah. Fariidatan minallah, ketetapan kefarduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi membantu masyarakat dalam mempelajari dan menguasai ilmu ini, buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami dan teknik-teknik pengiraan yang ringkas. Buku ini merupakan buku yang kedua penyusun, iaitu buku lanjutan daripada buku asas, iaitu Fajar Faraid. Buku ini dihasilkan setelah penyusun mengadakan beberapa siri kursus dan bengkel berkaitan ilmu faraid selama beberapa tahun. Terdapat banyak maklumat-maklumat tambahan yang bermanfaat ingin dikongsikan. Selain itu juga, penyusun juga telah mengikuti beberapa pengajian ilmu faraid dalam usaha untuk menguasai ilmu ini. Penyusun juga telah membuat beberapa rujukan daripada kitab-kitab yang muktabar, buku-buku tentang harta pusaka dan artikel-artikel berkenaan bidang ini.
Pembahagian buku ini masih dikekalkan seperti di dalam buku Fajar Faraid, iaitu dibahagikan kepada dua bahagian yang utama. Yang pertama berkait dengan pemahaman, yakni fiqh, dan yang kedua berkait dengan pengiraan. Dua bidang pengetahuan ini amat penting untuk memahami dan menguasai ilmu faraid. Pembahagian ini juga bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahaminya. Penyusun amat berharap agar buku kecil ini dapat memberi sedikit sebanyak panduan yang bermanfaat buat umat Islam dalam menghidupkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Semoga usaha yang kerdil ini lahir dari niat yang suci ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hanya keredaan Allah Subhanahu wa taala sebagai matlamat kita di dunia dan di akhirat. Ini antara buku Melayu. Banyak buku-buku faraid, buku bahasa Arab. Tetapi dalam buku bahasa Arab tak diceritakan tentang KWSP, tak ceritakan tentang tabung haji. Jadi antara benda yang menarik dalam kitab ini, bila saya baca, penulis memasukkan elemen-elemen wakil semasa kita di Malaysia. Berkait dengan KWSP, berkait dengan tabung haji, berkait dengan pencen, sokso dan sebagainya. Jadi kita akan baca dalam satu bab yang mana satu harta pusaka dan yang mana bukan harta pusaka. Kadang-kadang orang salah faham bila milik si mati semuanya harta pusaka. Tidak. Ada yang dikatakan harta pusaka dan ada yang bukan harta pusaka. Seperti contoh duit daripada pencen si mati. Pencen ni apa dia? Orang yang kerja-kerjaan biasa ada pencen lah. Meninggal dunia, pencen dapat kat siapa? Dapat dekat isteri. Ini untung muslimat pula. Ini kelebihan muslimat. Ini kisah benar. Muslimat, seorang perempuan, dia berkahwin dengan seorang lelaki, bekerja kerajaan, meninggal dunia suami dia, dapat dia pencen. Lepas tu kahwin kali kedua, pun sama, orang kerja kerajaan, meninggal dunia juga, 2 pencen dia dapat. Kahwin yang ketiga, meninggal juga, dapat 3 pencen perempuan ni. Jadi pencen ini adakah termasuk dalam harta pusaka yang wajib difaraidkan ataupun tidak? Tidak. Termasuk juga sokso, pampasan, khairat kematian, duit sumbangan orang ramai yang datang layat. Yang tu bukan milik si mati semasa dia hidup. Yang tu terbit selepas kematian, yang itu tidak termasuk dalam harta pusaka, terpulang kepada waris. Nak guna untuk apa? Atas persetujuan masing-masing. Nak guna untuk jamu tetamu ke, nak guna untuk buat tahlil arwah ke, dan sebagainya. Pengenalan definisi ilmu faraid. Dari segi istilah, ilmu faraid ialah satu ilmu dengan kaedah-kaedah fiqh dan pengiraan. Melalui keduanya dapat mengetahui bahagian harta pusaka bagi setiap ahli waris yang berhak. Perkataan faraid diambil daripada kalimah bahasa Arab. Ia merujuk kata jamak, yakni kata nama berbilang daripada perkataan faridah. Perkataan faridah terdapat di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-11 dalam surah An-Nisa, iaitu faridatan minallah. Ini adalah ketetapan, yakni kewajipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nama ilmu faraid datang daripada ayat ini. Perkataan faraid juga terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraida bi ahliha. Sabda Nabi SAW, berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya. Manakala faridah diambil daripada kata dasarnya, iaitu fardun. Makna fardun dapat dibahagikan kepada 2, iaitu makna dari segi bahasa dan makna dari segi istilah syarak. Makna fardun dari segi bahasa ada 5. Semuanya ini diambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama memberi maksud ketetapan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 237, fanisfu ma faradtum, maka mereka berhak mendapat 1/2 dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan. Jadi makna pertama fardun adalah ketetapan, berdasarkan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 237.
Makna yang kedua, fardun apa dia? Bahagian. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, nasiban mafruḍa, bahagian yang telah ditetapkan, yakni dibahagi-bahagikan kepada ahli waris. Dan makna yang ketiga bermakna kewajipan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang kedua, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kamu membebaskan diri daripada sumpahannya. Di sini memberi maksud kewajipan. Makna yang keempat adalah menurunkan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 85, innallazi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'adin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran kepada kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau ingin dan cintai. Ini bermaksud farad di sini adalah menurunkan Al-Quran. Dan yang kelima, maksud fardun adalah halal. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-38, ma kana 'alan nabi min harajin fima faradallahu lahu, tidaklah ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan perkara yang telah dihalalkan Allah baginya. Manakala makna fardun dari segi istilah, dari segi syarak, ialah bahagian yang ditentukan oleh syarak kepada ahli waris. Yang ini kita nak belajar, iaitu bahagian yang telah difardukan kepada setiap ahli waris. Ilmu ini juga dikenali sebagai ilmu mawaris, iaitu ilmu pewarisan, dan ilmu tarikah, iaitu ilmu harta pusaka. Perkataan mawaris merupakan kata jamak, kata nama berbilang daripada perkataan miras. Dari sudut bahasa, perkataan miras mempunyai dua makna, iaitu kekal, iaitu al-baqa, mengambil nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna al-warithu, yang memberi maksud yang kekal. Dan yang kedua maknanya perpindahan, perpindahan sesuatu daripada seseorang kepada yang lain, al-intiqal. Peranan ilmu faraid. Kenapa kita belajar? Apa peranan ilmu ini? Untuk apa tujuannya? Sehingga Nabi SAW perintahkan kepada kita supaya belajar dan ajarkan. Penting sangat ke ilmu ini. Terdapat 6 peranan ilmu faraid yang utama. Banyak sebenarnya, cuma penulis meletakkan 6 peranan utama ilmu faraid ini kepada umat Islam. Yang pertama, untuk mengenal pasti harta si mati merupakan harta pusaka. Supaya kita kenal harta yang ditinggalkan oleh si mati ini adakah harta pusaka ataupun bukan. Macam yang saya katakan tadi, duit orang bagi layat itu bukan harta pusaka. Apa lagi? Duit pencen, duit insurans ataupun takaful yang bersyarat. Contoh, kita carum sebulan 100, maka kita letak penama nama isteri kita. Bila kita meninggal dunia, setiap bulan kita carum 100, kita meninggal dunia, isteri kita dapat RM300,000. Itu bukan harta pusaka. Itu bukan milik si mati semasa dia hidup. Nak mudah faham, harta pusaka apa dia? Harta yang dimiliki oleh si mati semasa dia hidup. Dan pemilikan tersebut pemilikan yang sempurna. Adapun dia milik waktu hidup tetapi tak sempurna. Apa contoh? Dia gadaikan di arahnu. Dia ada emas, digadaikan di arahnu, dapat setengah jumlah, marhun berapa nilai, meninggal dunia. Maka emas yang ada di arahnu tadi bukan milik si mati menurut faraid dan bukan termasuk dalam harta pusaka. Nanti kita akan masuk dalam bab tersebut lebih terperinci jenis-jenis harta pusaka dan juga yang bukan harta pusaka, yang ramai di kalangan kita salah faham, yang mana bukan harta pusaka dimasukkan juga kepada harta pusaka. Yang kedua, peranan ilmu faraid memastikan perkara-perkara wajib ditunaikan sebelum pembahagian pusaka. Yang ni pun penting.
untuk mengenal pasti apa keperluan dan juga tindakan daripada waris ini kepada harta si mati. Bila berlaku kematian, apa waris nak kena buat kepada harta si mati? Kita fikir faraid dalam kepala kita. Bila meninggal je faraid. Sedangkan faraid ini berada di tempat yang kelima. Yang kelima. Sebelum faraid ini ada 4 perkara yang wajib waris guna harta si mati untuk 4 perkara ni dulu. Apa dia? Yang pertama berkait dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pengurusan jenazah. Daripada mandinya, daripada kafannya, daripada solatnya, kebuminya. Jika memerlukan kos, maka wajib waris ambil daripada harta si mati untuk bayar. Sekalipun waris-waris lain tidak bersetuju. Ini kewajipan kepada semua ahli waris. Kalau misal kata si mati ada khairan, ada takaful, itu lain cerita. Ini soalnya dia tak ada apa-apa caruman, contoh. Tak masuk dalam khairat, contoh. Jadi dia kena keluar duit. Jadi waris kena ambil harta si mati untuk bayar segala perbelanjaan berkait dengan pengurusan jenazah. Tahlil arwah termasuk ke tidak? Tidak. Yang tu bukan kefarduan. Yang tu pilihan. Yang tu jangan diambil daripada harta si mati, kerana itu bukan kewajipan, bukan perkara wajib kepada mayit. Yang kedua, hutang si mati dengan Allah. Apa contoh? Fidyah. Si mati waktu hidup 5 tahun sebelum mati sakit, tak mampu nak berpuasa. Maka kira berapa fidyahnya? 30 kali dengan 5 tahun. Berapa bayaran? Lebih kurang dalam RM2, tak silap saya tahun ni. Satu hari RM2. Bayarkan. Ini hutang si mati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi contoh si mati dengan Allah? Seperti contoh dia belum menunaikan haji. Waktu hidup dia mampu, ada harta, tetapi belum sampai giliran untuk dipanggil oleh tabung haji menjadi tetamu Allah di Mekah untuk melaksanakan haji. Maka pada ketika itu mati, meninggal dunia, waris wajib ambil harta dia untuk badal haji. Upahkan berapa sekarang? 3,500 ada lebih kurang. 3,500, 4,000 lah lebih kurang. Ambil dahulu, itu antara hutang si mati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wajib waris uruskan. Yang ketiga, hutang si mati dengan manusia. Yang ni biasa. Yang ni biasa kita lihat. Lepas daripada solat jenazah kadang-kadang ataupun lepas ke bumi, biasa waris ada yang bercakap. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir memberikan penghormatan terakhir kepada arwah bapa saya. Jadi sekiranya arwah ada berhutang, boleh terus berhubung dengan saya. Yang ni biasa kita nampak dan lihat depan mata kita. Lepas sembahyang jenazah ataupun lepas ke bumi, biasa waris akan cakap dengan orang ramai kalau ada hutang, sama ada si mati yang berhutang ataupun si mati yang memberi hutang, boleh berurusan. Kemudian yang keempat, wasiat si mati jika ada. Dan wasiat nanti kita akan masuk dalam bab wasiat. Apa dia perkara-perkara yang membatalkan wasiat, apa dia syarat-syarat sah wasiat. Antaranya tidak lebih daripada 1/3 daripada harta si mati. Antara yang lain bukan kepada ahli waris, dan antara yang lain bukan juga untuk perkara-perkara yang maksiat. Jadi kita akan masuk dalam bab wasiat yang lebih terperinci. Yang kelima, barulah faraid. Azan isyak ke? Biasanya azan ke? Teruskan kalau kuliah. Azan. Dah masuk waktu dah. Kita beri laluan azan dulu, mari kita sambung sedikit insya-Allah. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه السيدة وتتامها والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة اللهم صل مقام المحمود الذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد. Sambung sedikit boleh ya, dalam sekitar 10 minit insya-Allah. Yang kelima, barulah faraid. Kadang-kadang orang salah faham bila berlaku kematian terus faraid. Yang ini yang boleh menimbulkan persepsi yang tidak baik. Dulu-dulu orang cakap kubur merah lagi, sibuk cerita tentang harta.
Belum habis lagi ke bumi dah sibuk cerita tentang harta sebab tak faham. Bukan terus mati terus faraid, tidak. Tetapi faraid ini tempat yang kelima. Ibarat kalau kita ada perhentian bas, kita naik bas lompat-lompat. Kalau dulu banyak bas lompat-lompat, perhentian yang kelima baru jumpa faraid. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima barulah jumpa faraid. Peranan yang ketiga, mengenal pasti ahli keluarga bagi si mati adalah ahli waris yang berhak atau tidak berhak. Semua nak mengaku saudara. Bila kita mati, banyak harta, ramai yang nak mengaku saudara. Tetapi hakikatnya, Allah dah tentukan di kalangan keluarga kita ni siapa dia yang waris dan siapa dia yang bukan waris. Secara ringkasnya, nanti kita akan masuk lebih terperinci dalam bab ashabul furud, ashabul irthi, waris-waris yang berhak mendapat. Di kalangan lelaki ada 15 orang, di kalangan perempuan ada 10 orang. Tetapi tak kesemua 25 ni dapat. Maknanya andai misal kata ada wujud ke 25 orang ini, saudara sebapa ada, saudara seibu ada, saudara seibu sebapa ada, maka yang dapat cuma 5 orang sahaja. Siapa dia? Ayah si mati, ibu si mati, pasangan si mati, anak lelaki si mati, dan anak perempuan si mati. 5 orang ni je yang dapat. Yang baki 20 orang lagi mahjub hirman. Mahjub ini pula dia ada 2. Satu mahjub nuqsan dan satu lagi mahjub hirman. Mahjub yang daripada banyak jadi sikit. Seperti contoh suami, kalau tak ada anak si mati, bininya tak ada anak, dia dapat 1/2. Tetapi bila si mati, bininya ada anak, maka dia dapat 1/4. Mahjub juga, mahjub nuqsan nama dia. Daripada 1/2 banyak jadi 1/4. Tetapi yang 20 ini, daripada 5 orang yang dapat ni, 20 tak dapat. Bukan setakat mahjub nuqsan, mahjub hirman, tak dapat langsung, 1 sen pun tak dapat. Dan di kalangan ahli waris juga, kalau dalam bahasa kita mudah kita panggil cucu, semua kita panggil cucu. Tapi dalam bahasa Arab dia ada istilah nama yang tersendiri. Seperti contoh ibnu ibn, cucu, anak lelaki daripada anak lelaki. Bintu ibn, anak perempuan daripada anak lelaki, cucu kita. Yang ini termasuk dalam ahli waris. Adapun daripada cucu sebelah anak perempuan, ibnu bint, anak lelaki daripada anak perempuan, cucu kita, tetapi daripada anak perempuan kita. Begitu juga ibnu bint ataupun bintu bint, anak perempuan daripada anak perempuan. Kita panggil pun cucu, semua kita panggil cucu, sama je. Tetapi yang ini tak termasuk dalam ahli waris. Hanya jalur sebelah lelaki sahaja. Kita ada anak lelaki, anak perempuan. Anak perempuan terputus sehingga situ. Anak lelaki, bawah dia ada anak lelaki, anak perempuan. Bawah lelaki ada lagi anak lelaki, ada anak perempuan. Begitu juga dan ke atas. Ayah, ibu. Daripada ibu hanya ada nenek sahaja. Bapa kepada ibu kita panggil atuk. Tapi dalam bahasa Arab, abul bapa kepada mak. Yang ini tak termasuk dalam ahli waris. Yang dikatakan datuk siapa? Abul ab, bapa kepada bapa. Dan begitulah ke atas seterusnya. Tapi kalau misalnya kata ada yang di bawah ada, maka yang atas akan mahjub, terhalang. Sama juga kalau misalnya kata anak ada, maka cucu akan terhalang, tak dapat. Bukan cucu termasuk ahli waris di antara 25 orang. Tetapi bila ada anak, dia tak dapat. Nak dapat, tunggu anak tak ada. Contoh si mati, dia ada anak, tapi anaknya meninggal dunia dulu daripada dia. Maka anak ni tadi adalah anak lagi cucu kepada si mati. Maka bila meninggal dunia, atuk ni tadi cucunya mewarisi harta atuknya kerana dia ada anak. Bapa kepada cucu ni tadi dah meninggal dunia dulu sebelum datuknya. Yang keempat, memastikan ahli waris yang berhak tidak terhalang oleh ahli waris yang lain. Dalam ilmu faraid ada satu bab yang paling penting, dalam bab al-hajbu, hijab, penghalang. Sehingga ada ulama yang mengharamkan seseorang untuk menentukan di
Di kalangan ahli waris, yang ni dapat berapa, yang ni dapat berapa, sekiranya dia tidak menguasai ilmu al-hajbu, penghalang. Sebab dia tak tahu 25 orang ni semua waris, siapa yang berhak dapat, siapa yang tak berhak dapat, dia tak tahu, dia bagi semua. Jadi ilmu ini paling penting dalam ilmu faraid, kata ulama, iaitu berkait dengan al-hajbu, penghalang. Anak menghalang cucu, ayah menghalang datuk, anak menghalang adik-beradik. Bila ada anak lelaki, adik-beradik memang akan terhalang. Mahjub hirman. Jangan nak nyending-nyending lah, tak dapat langsung. Memang tak ada hak, tak ada bahagian dia. Sebab tu orang dulu-dulu takut kalau tak ada anak lelaki. Bukan takut, dia resahlah, belum ada anak lelaki ni, kena cari lagi, tambah lagi. Bila ada anak lelaki, wah, baru seronok. Maksudnya apa? Harta dia tak pergi dekat adik-beradik dia, dapat dekat anak-anak dia sahaja, terhenti sehingga situ. Yang kelima, menetapkan bahagian ahli waris yang berhak. Nanti kita akan masuk siapa yang dapat 1/2, siapa yang dapat 1/4, siapa yang dapat 1/6, siapa yang dapat 1/8, 2/3, kemudian 1/3 daripada baki, asabah. Asabah ni apa pula ustaz? Baki. Selepas yang fardu, maka baru yang baki akan dapat. Siapa yang dapat baki ni? Anak lelaki, ataupun bapa, ataupun adik-beradik, ataupun datuk, ataupun pakcik, ataupun sepupu. Dia ada turutan-turutannya. Bila ada anak lelaki, bapa cuma dapat yang fardu, tidak dapat asabah. Begitu juga adik-beradik lelaki si mati. Itu makna asabah. Boleh jadi tak dapat ustaz, boleh jadi tak dapat. Selepas yang fardu dah dapat, tak ada baki lagi dah. Sama juga dalam kaedah faraid. Selepas yang 4 sebelum faraid itu dilangsaikan, contoh si mati ada hutang dengan Allah, ada hutang dengan manusia, ada wasiat. Kira-kira belum sempat faraid, harta dah habis. Maka tak dapat lah istilahnya. Sebab turutan tingkatan faraid itu tempat yang kelima. Kena ada 4 perkara yang wajib didahulukan oleh waris untuk langsaikan sebelum daripada faraid. Dan yang keenam, terakhir, menghitung bahagian melalui kaedah-kaedah pengiraan untuk menentukan bahagian bagi setiap ahli waris yang berhak. Yang ni nanti kita akan masuk dalam bab yang kedua, bab terbesar yang kedua, berkaitan tentang pengiraan. Tujuan ilmu faraid insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Terakhir, saya nak nasihatkan kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan juga puan-puan, buatlah perancangan harta. Buat perancangan harta. Saya bukan ejen takaful, tak, jangan buat dengan saya bukan ejen takaful. Maksudnya rancang harta kita. Contoh, kalau boleh setiap kita ini ada fail faraid, fail harta pusaka masing-masing. Senaraikan harta yang kita ada, siapa waris kita, yang ni dapat berapa, yang ni dapat berapa, yang ni dapat berapa. Dan waktu kita hidup, kita ada hak untuk memberikan kepada waris yang kita rasa dia ni susah, anak aku yang ni susah, tapi dia sebab perempuan, dia dapat sikit, aku boleh bagi semasa hidup, hibah. Kita boleh rancang sebelum kita mati. Bila kita dah mati, faraid wajib dah tak ada pilihan lagi dah untuk kita nak bagi ini banyak, ini sikit, tidak. Atas ihsan kepada ahli waris yang lain, kalau nak bagi kepada adik-beradik yang lain yang lebih susah. Tapi dari sudut haknya, dia adalah hak dia mengikut kiraan faraid. Begitu juga kadang-kadang ada yang ambil anak angkat. Anak angkat ini bukan ahli waris. Menantu juga bukan ahli waris. Tetapi waktu hidup kita mungkin kita sakit, kita lumpuh, yang jaga kita menantu kita, yang jaga makan kita, pakai kita, cebokkan kita. Jadi bila kita tahu dia ni tak dapat nanti kalau aku mati, waktu kita hidup kita boleh buat perancangan. Sama ada nak bagi dalam bentuk hibah ataupun dalam bentuk wasiat. Begitu juga dengan anak angkat. Anak angkat bukan ahli waris, sekalipun kita anggap dia sebagai anak kita sendiri. Begitu juga anak susuan kita, sekalipun dia mahram kita, tetapi dia bukan ahli waris.
Maka kalau kita tahu awal-awal dia tak dapat, kita boleh rancang semasa kita hidup, sama ada nak berikan dia dalam bentuk hibah ataupun dalam bentuk wasiat. Wasiat syaratnya bukan kepada ahli waris. Anak angkat, anak susuan, menantu bukan waris, maka boleh kita berikan wasiat. Takut nak bagi hibah ustaz masa hidup, takut-takut bagi-bagi, dia jual tanah, kita merempat. Bagi wasiat. Wasiat ni aku beza dengan hibah. Hibah ni kita bagi dan lafaz masa hidup. Ini tanah ambil seorang ekar, satu ekar. Ini hibah. Sekalipun belum tukar nama dalam geran. Ingat, bila kata hibah, lafaz, akad, bila ada saksi, berlaku kematian, saksi wajib menyaksikan. Aku jadi saksi, arwah memang dah pernah bagi semasa hidup, walaupun belum tukar nama. Dari segi undang-undang kita di Malaysia, undang-undang tanah dan sebagainya, selagi mana nama belum ditukar, dia milik si mati dan wajib difaraidkan. Jadi kita kena faham perkara ini supaya dapat rancang dengan teliti, rancang dengan baik harta yang kita ada, supaya bila kita meninggal dunia, waris-waris kita senang hati dan tidak berlaku pergaduhan, perselisihan dan sebagainya. Kalau mereka faham, alhamdulillah. Tapi kalau tak faham, ini yang banyak berlaku sekarang ini, bergaduh, tak bertegur sapa dan tak mengaku saudara, hanya semata-mata kerana harta pusaka. Na'udzubillah min zalik. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, terkuris hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.